Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita masih lagi di muka surat 325, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu ila akhiril ayat. Setelah ayat-ayat memperkatakan tentang haji dan adab haji, adab yang kita masih ingat ialah beristighfar. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra faminan nasi man yaqulu rabbana, hingga seterusnya. Selepas tawaf ifadah dikira waktu yang sangat mustahak untuk berdoa, beristighfar, dan ada istighfar yang Nabi ajar. Ramai para sahabat yang menganggap doa itu adalah sebahagian daripada kesempurnaan atau menyempurnakan ibadah haji. Astaghfirullah wa tub alayya innahu huwal ghafurur rahim. Pendek saja doa istighfar. Kemudiannya lanjutan daripada adab haji, adab bergaul dengan masyarakat, iaitulah jangan mengangkat diri, sombong ataupun takabur kita sebutnya, sesuatu yang dilarang. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang heran melihat satu orang dia angkat diri dia tinggi sangat, padahal kedudukannya lah tidak setinggi yang dicakap olehnya. Ini juga satu perkara yang diperingatkan dalam ayat 204, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu, hinggalah seterusnya. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan, melihat apa yang ada dalam hatinya. Wa huwa aladul khisam, sedangkan dia paling ketat permusuhannya, paling ketat permusuhan. Jadi bila begitu ayat ataupun ayat-ayat berkenaan dengan haji bukan sahaja manasik haji yang kita sempurnakannya di tanah suci, tetapi ia juga merupakan akhlak. Jangan sama sekali mengangkat diri, takabur dalam musim haji. Kemudiannya bila balik ke rumah pula terikat juga dengan peraturan itu. Ini SOP jugalah ni, SOP haji. SOP haji ini balik daripada Mekah. Jangan sama sekali melanjutkan perbuatan ataupun akhlak takabur itu. Takabur. Mengapa demikian? Yang demikian seolah-olahnya kita belajar daripada manasik haji itu. Antara yang kita belajarnya wukuf di Arafah. Di sana waktu wukuf di Arafah tak ada keadaan yang membolehkan kita takabur di sana. Malah semua orang sama saja. Balik ke rumah pun begitu juga. Kemudian yang sikap orang yang takabur ini, yang tidak sempurna dia punya SOP dia. Kita pun SOP jugalah. Ingatnya Doktor apa nama ni, Nur Hisamnya, SOP juga. SOP-nya orang ni, wa iza tawalla sa'a fil ardi liyufsila fiha, dan apabila dia orang tu berkuasa, tawalla maknanya berkuasa dan memerintah. Wa iza tawalla sa'a, berkuasa dan memerintah, kedua-dua sekali termasuk dalam perkara perkataan tawalla. Apabila seseorang itu berkuasa dan memerintah, makna seseorang ni orang yang takabur, memerintah, dia berusaha di bumi untuk melakukan kerosakan padanya. Wa iza tawalla sa'a fil ardi liyufsila fiha wa yuhlikal harsa wan nasla, dan dia pula membinasakan, yuhlika, merosakkan
memusnahkan tanaman dan ternakan, wa yuhlikal harsa wan nasla, perbuatan ataupun sikap menyombong diri itu, dia akan melanjutkan lagi kesombongan itu kepada memusnahkan al-harsa, tanaman, wan nasla, dan keturunan. Keturunan pun rosak. Bagaimana keturunan boleh rosak disebabkan kesombongan ini? Ialah kesombongan ini menjadikan tanaman pun tak suka, dan ternakan pun demikian juga. An-nasla maknanya kerosakan pada tanaman, ternakan. An-nasla, ternakan. Wallahu la yuhibbul fasad, sedangkan Allah tidak menyukai kerosakan. Allah mahukan kita membina, tetapi sikap sombong ini dia tidak boleh membina, sama ada tanaman, ladang ataupun ternakan. Tak boleh membina tapi merosak katanya. Tanaman ini memerlukan kepada orang yang tidak sombong. Kesombongannya akan menjadikan tanamannya itu tidak menjadi, dan juga ternakan juga akan tidak menjadi. Tanaman dan ternakan, al-harsa wan nasla. Wallahu la yuhibbul fasad. Kita balik pula ke muka surat di sebelah, muka surat 327. 327 ini nak sebutnya ni perangai orang yang menyombong diri, takabur. Semalam kita dah sebut dah perkara yang pertama. Dia ada beberapa perkara. Pertama, pandai bermain kata-kata. Bahasa yang dia bercakap itu tinggi. Sasi saja masuk kampung pun, organisasi, nasionalisasi. Ini macam mana orang kampung yang tak belajar nak faham sasi-sasi ni? Jadi ini perkara-perkara yang diperingatkan. Antara kesombongannya orang bermain dengan kata-kata. Bermain dengan kata-kata ni bermain berjanji kalau nak jadi pemimpin, ataupun kalau tidak berjanji pun nak menunjukkan bahawa dia orang yang berilmu, misalnya ada pelajaran. Ini semuanya tidak baik. Gunakanlah kata-kata ini yang tidak boleh dipahami, yang tidak dipahami daripada kata-kata itu bahawa kita menyombongkan diri. Kemudian yang kedua pula, yang mempergunakan nama Allah dalam bicara kita. Sifat kedua golongan ini ialah bersaksikan dengan nama Allah untuk membuktikan kebenaran dan kejujuran mereka. Asyik bersumpah saja, bersumpah demi Allah, umpamanya gitulah lebih kurangnya, demi Allah. Jadi ini pun dalam masyarakat kita tidaklah banyak, tapi kalau dalam masyarakat di Tanah Suci, jual buah tamar pun penuh-penuh mulut, wallahi, padahal jual tamar saja. Ini perangai saja, bukan kata hakikat. Jadi Tuhan melihat pada hati, yushhidullah ala ma fi qalbih, dan dipersaksi kepada Allah akan kebenaran isi hatinya. Benar kata benar, tidak benar dia bercakap pun tak benar, tapi tabiat dia suka bersumpah. Suka bersumpah ni tidak baik sebenarnya dari segi akhlak. Maka mereka berdusta dan mereka mengetahui pendustaan tidak dipercayai orang. Dia pun tahu orang tak percaya. Buah tamar dia bukanlah buah tamar ajuah seperti yang dikatakan itu, biasa sahaja. Ini semua buah tamar tu ajuah belaka Madinah. Mana boleh? Semuanya itu wallahi belaka. Wallahi. Harga barang-barang pun wallahi misalnya. Ini kan masuk dalam kalangan orang yang meninggikan diri. Lalu mereka memperkukuhkan ucapannya dengan sumpah supaya dusta itu kelihatan benar.
Orang yang menggunakan jalan ini bagi mendapat kepercayaan orang ramai adalah seorang pendusta. Pasalnya tujuannya untuk memperlihatkan orang ramai. Sifat ketiga golongan ini kuat berhujah ketika berhadapan dengan para penentang mereka. Bila berjumpa dengan lawan pula, lawan ni selalunya dia memperolok-olokkan, tidak mempercayai. Jadi dia memperkukuhkan ucapannya itu dengan dusta, dengan sumpah. Wa huwa aladul khisam, sedangkan sebenarnya dialah orang yang paling ketat perseteruannya. Siapanya? Orang yang banyak bersumpah. Tak boleh ni bersumpah pun, kecuali pada tempat yang dikehendaki bersumpah. Dalam mahkamah keumpamanya, ada pulanya dalam bahasa kita ni disebutnya buat surat sumpah. Tak pernah bersumpah. Jadi buat surat sumpah ni peraturan yang menunjukkan bahawa ada sesuatu yang kita ingin perkatakannya dengan sungguh-sungguh supaya boleh dipercayai. Surat sumpah. Surat sijil beranak tak ada, surat sumpah ada. Yang keempat, antara tanda orang yang sombong, takabur ini, sifat keempat golongan ini ialah menyalahgunakan kuasa yang ada padanya, lalu bertindak sewenang-wenangnya, menyebarluaskan maksiat sehingga menyebabkan malapetaka dan bencana berlaku di muka bumi ini. Dia menggunakan kuasa yang ada padanya untuk bertindak sesuatu. Jadi seolah-olahnya undang-undang ni berada di bibir mulut dia. Sebab dia ada kuasa. Kemudian 205, dia memang orang yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat, tetapi sebenarnya dia musang berbulu ayam. Berbulu ayam ni sombong sebenarnya. Dia nak berkukuk, dia nak ke pokok, tempat tinggi sikit nak berkukuk. Itik tidak. Itik dia sedar pagi, dia nak pergi sungai, pergi kolam. Ayam dia lari daripada tabiat, walaupun makanannya sama, tempatnya sama, tetapi dia berbeza. Barangkali orang Melayu disebutnya musang berbulu ayam ni kepada orang munafik. Tak boleh pegang pada kata-katanya, pada bicaranya tak boleh pegang, sebab dia boleh beraksi mengikut tempat dia berada. Dia tempat duduk, tempat dia ni tempat yang orang dia pandang tinggi, maka kata-katanya pun sepadan dengan apa yang tempat yang dia berada padanya. Maka dia disebutkan musang berbulu ayam. Dalam bahasa kita musang berbulu ayam ni banyak bahasa-bahasa lain lagi. Menggunting kain dalam lipatan, itu bahasa moden sikit lah barangkali. Musang berbulu ayam ni munafik. Tembelang akan terdedah kepada umum apabila tiba waktu dia mendapat kuasa. Bila dia boleh berkuasa, maka lagilah dia tunjuk dengan kereta besarnya, dengan kemewahan hidupnya, dia berlagak sombong. Al-Quran melarang perbuatan itu, sikap yang seumpama ini. Dalam firman-Nya, wa iza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha, dan apabila dia berkuasa dan memerintah, dia berusaha di bumi untuk melakukan kerosakan padanya. Bila dia ada kuasa sikit saja, tapi dia tunjuk kuasanya itu dengan undang-undang dan sebagainya. Maka ayat menyatakan wa iza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. Sa'a ni maknanya berusaha. Dia cari juga
cari juga jalan bagaimana untuk supaya orang patuh padanya. Patuh itu tawalla, bila dia memerintah. Sa'a fil ardi liyufsida fiha, dia berusaha di dalam bumi untuk melakukan kerosakan. Orang yang munafik ini sebenarnya perbuatan dia semata-mata untuk memperlihatkan kepada orang ramai, memperlihatkan bahawa dia bijak, dia berilmu, dia bercakap pun macam profesor. Profesor ni dia bercakap, dia memang dia profesor, dia nak bercakap tu dia memilih bahasa yang cantik-cantik. Jadi macam mana orang ini sa'a fil ardi liyufsida fiha. Semua erti ini boleh diterima bagi tafsiran ayat ini setelah mufassirin. Setengah mufassirin menterjemahkan dengan dan apabila dia beredar. Wa iza tawalla, apabila dia beredar, berpaling daripada satu tempat ke satu tempat yang lain, itu tawalla juga. Tapi kita memilih apabila dia memerintah, dia mempunyai kuasa. Mempunyai kuasa itu lebih tinggi maknanya, lebih sesuai dengan tempat. Wa iza tawalla, apabila dia berundur, beredar, maksudnya dia beredar dari majlis bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata manis dan lemah lembut, tiba-tiba dengan tidak disangka-sangka dia melakukan kerosakan di bumi. Yang dia bercakap itu sebenarnya untuk merosakkan bumi. Bagaimana rusak bumi ini? Melaga-lagakan orang. Ini juga bila tidak ada kuasa, tidak ada kesan kalau apa-apa niat yang ada dalam hatinya, tetapi bersikap sombong ini boleh membawa kepada perpecahan ummah. Memutuskan tali silaturrahim bila dia beredar daripada Nabi. Memutuskan tali silaturrahim, menumpahkan darah, membunuh orang Islam, membakar tanaman seperti yang pernah berlaku antara Al-Akhnas bin Syuraiq, ini nama orang munafik, yang bermusuh dengan suku Bani Saqif di Saqif. Saqif itu nama tempat. Saqif itu nama orang. Taif itu di Taif nama tempat. Lalu pada suatu malam dia datang menyerang orang Taif dengan membakar tanaman dan memusnahkan ternakan mereka. Dia bunuh segala unta, keldai, kambing, biri-biri, itulah namanya ternakan mereka, ternakan orang Taif. Sebagian mufassirin lebih cenderung kepada tafsiran dan apabila dia mendapat kuasa dan memerintah, maksudnya dia berjaya mendapat kepercayaan memerintah, lalu dengan kuasa memerintah itu dia memusnahkan bumi, menyebar luaskan maksiat, memecahkan perpaduan Islam dan sebagainya. Itu maknanya tawalla fil ardi liyufsida fiha, sikap munafiki. Tafsiran kedua ini membayangkan bahawa manusia yang berupa talam dua muka. Ini pula pun nama kepada munafik. Maka bersikap talam dua muka ini ialah golongan manusia yang berpengaruh dan berkedudukan dalam masyarakat. Dia mampu memikat hati orang ramai dengan ceramah dan pedatunya yang menarik, sehingga tidak ada orang menyangka imannya lemah dan rapuh. Tembelangnya diketahui orang apabila tiba peringkat dia mendapat kuasa. Dia menunjukkan sikapnya yang sebenar. Dia
meluahkan pendam, meluahkan dendam tersumatnya yang terpendam untuk menghancurkan Islam dan melumpuhkan kekuatan umatnya. Tafsiran ini boleh diperkukuh dengan ayat berikut, iaitulah fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Inilah dia sikap munafik, orang yang dicela oleh Al-Quranul Karim, dan tempat ayat mencelakan perbuatan atau sikap itu selepas daripada kerja haji. Maknanya orang balik daripada haji ini, dia sudah bertaubat di tanah suci, balik ke rumah pun kena lanjutkan akhlak dan sikapnya yang mulia seperti mana kita berada di tanah suci. Kata dulu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Wa sallallahu 'alan nabiyyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.